kepada kita semua. Sombong saya kemas. Saya penyanyi sebenar. Okey, baik. Kita akan masuk pada hadis yang ke-12. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca mahfum hadis sebab matan dia agak panjang. 2-3 hadis yang ni adalah hadis yang panjang sikit sebab kita ada 30 minit. Allahumma salli ala. Saya suka dengan prinsip ustaz untuk memberi ilmu secara cuma, insya-Allah rezeki saya. Ya, insya-Allah. Tak ada, bukan sebab alhamdulillah bab duit ni Allah izin saya ada bisnes-bisnes dia yang boleh supply dan sebagainya. So mengajar ni adalah passion, kita suka mengajar, tapi ilmu ada sikit je. So kita kongsi apa yang saya boleh ajar je lah. Bila bab Quran, saya bukanlah pakar dalam bab Quran. Jadi kita serahlah kepada ahli dia. Macam abang saya tu memang dia ahli dalam bab Quran. So apa yang saya boleh bantu adalah kita atok syllabus dan sebagainya, dia deliver. Yang penting semua dapat mengaji, itu je objektif. Sebab tu di Darul Murtada sendiri, di tahfiz kita sendiri, saya lebih fokus kepada bahagian mastermind lah untuk nak atok apa perjalanan tu. Tapi dari segi teknikal, dari segi pendidikan, banyak abang saya, banyak Ustazah Aini, banyak daripada tim education lah yang urus. Saya bagi ni, okey buat macam ni. Mereka lah yang banyak menjalankan. Sebab tu kalau katanya budak-budak sukses ke tidak, mereka ni lah yang banyak membantu, insya-Allah. Baik. Hadis yang ke-12, yakni bertajuk sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Auzubillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Baik, dalam hadis ini daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Huzaifah Al-Yamani? Dia adalah seorang sahabat yang mana Huzaifah Al-Yamani ini adalah memegang sir ataupun memegang rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelas pengajian Quran tu akan live macam biasa. Live macam ni, live dah ada board, ada ni pengajian apa semua tu lah. Live macam biasa. Setengah jam tahfiz, setengah jam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tajwid, setengah jam bacaan. Dan insya-Allah dalam masa yang sama nanti bila semua dah baca okey, kita akan ajar teknik hafalan Quran pula. Teknik hafalan Quran. Saya pernah buat teknik ni di Masjid Sultan Salahuddin. Tuan-tuan, teknik bukan saya punya pun. Teknik ni pun saya ambil di Indonesia. Saya pergi di sana, sempatlah belajar asal di sana. So ambil di karantina tahfiz tu. Kalau tuan-tuan tengok sekarang sahabat saya Malik Hairuddin. Tuan Malik Hairuddin, board of director untuk Beyond Success, partner kepada Tuan Abdul Basit. Dia ajar cara macam mana teknik bengkel hafalan Quran. Alhamdulillah, Tuan Malik dia pergi 35 hari hafal 20 juzuk. Dan dia habiskan 30 juzuk lepas daripada itulah. Bulan 2 bulan lepas tak silap saya, dia habiskan terus 30 juzuk dia. Dalam tempoh kurang daripada 2 bulan. Dan alhamdulillah di pelajar kita pun ada yang dalam tempoh 3 bulan akan menghabiskan 30 juzuk. InsyaAllah, doalah. So kita bagi kelancaran pada bacaan. Kemudian saya akan minta abang saya Ustaz Ashraf Naim untuk ajarkan pada tuan-tuan macam mana teknik untuk, bukanlah boleh hafal dalam sebulan 30 juzuk. Kalau kita ni mungkin at least sehari kita boleh hafal satu muka surat. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahanlah insya-Allah. Jadi kita akan usahakanlah dengan syarat tuan-tuan ikut betul pengajian tu. Jangan duk berhenti, jangan duk buat leceh. Mengaji lepas tu tinggal. Maka tak boleh lah. Ada. Malam ni ada baca surah Kahfi. Sekejap lagi. Ya, baik. Daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, Sayyidina Huzaifah Al-Yamani adalah seorang sahabat Nabi yang memegang sir ataupun memegang rahsia Nabi SAW. So rahsia Nabi banyak diberikan kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Di antaranya Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Huzaifah 10 sahabat yang dijanjikan syurga, 10 daripada kalangan golongan orang yang munafik, yang confirm neraka kat atas mereka. Maka Sayyidina Huzaifah sudah pasti seorang sahabat yang sangat memegang amanah. Hari ni tuan-tuan, ramai orang yang hilang sifat amanah. Contohnya benda yang paling simple. Kadang-kadang orang duk main cerita kat kita kan, dia kata, weh aku nak cerita kat hang ni. Aku cerita kat hang seorang, jangan cerita kat orang lain. Kat kita pun, kemas. Betul-betul aku tak cerita kat orang lain. Dia pun ceritalah. Kadang-kadang dia cerita tu, perkongsian tu memang kena amanah sungguh. Tapi kita mengkhianati amanah tersebut. Dengan apa kita bercerita kat orang lain? Kadang-kadang memang niat kita nak cerita tu, niat tu mungkin intention baik. Kita fikir tau, weh aku cerita kat hang seorang je tau. Hang tahu tak? Dia tu macam ni sekian. Dia tu macam ni sekian. Dan dia tu rantaian itu terus berjalan. Kawan ni pula cerita kawan ni seorang kok. Ni seorang kok. Seorang sanad tu bersambung terus. Maka hati-hati dalam bab amanah kita memegang berita ataupun aib orang ni, tolong jaga. Ramai hari ni yang makan daging saudara dia sendiri. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Hujurat ayat 12.
Allah Subhanahu wa taala memberikan pesanan surah Hujurat ayat 12, Allah memberikan pesanan kepada kita, janganlah bersangka-sangka ataupun kita bercakap-cakap buruk pasal orang, ataupun kita khibah ataupun kita mengumpat orang lain. Syekh Imam Al-Maraqi menyebut dalam kitab tafsir dia, kitab Tafsir Al-Maraqi, dia kata apa? Dia kata yang dimaksudkan daripada tafsir ayat surah Hujurat ayat 12 ini adalah orang yang mengumpat ni macam dia makan daging saudara dia yang dah mati. Oh, makan daging tuan, Allahu Akbar. Maka janganlah duk kita nak kata ke orang, janganlah kita memecah amanah. Sebab pecah amanah Nabi kata di antara golongan orang-orang yang munafik. Di antara ciri-ciri orang munafik, iza haddasa kadzaba, ketika dia bercakap dia berbohong, ketika berjanji dia mungkiri, ketika diberikan amanah dia mungkiri, dia khianati. Maka Sayyidina Huzaifah Al-Yamani adalah seorang sahabat yang cukup beramanah dia, sehingga kan Nabi meletakkan kepercayaan kepada Sayyidina Huzaifah ini, yang memegang rahsia baginda Nabi SAW. Dalam hadis ni beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Huzaifah Al-Yamani dia kata apa? Baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang sangat panjang. Untuk hari ini kita ambil mafhum aja. Kemudian jadilah orang yang banyak berjual beli, maka hampir sahaja tidak ada seorang pun di kalangan mereka orang yang jujur mahu menunaikan amanah. Sehingga dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Polan tu adalah orang-orang tertentu, ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat dipercayai, dan orang mengatakan alangkah tekunnya dia bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun, hanya dengan sebiji sawi. Abang kata ibarat yang nak kata kecil sungguh lah. Seberat biji sawi tu pun, sawi tu kecil dah. Biji dia, nak abang kata halus sungguh-sungguh. Tak ada dah keimanan dalam hati dia. Lalu Sayyidina Huzaifah Al-Yamani menyebut, maka sesungguhnya telah sampai waktunya aku pun sudah tidak mempedulikan siapakah di antara kamu semua yang aku hendak bermubaya'ah. Yang ni berjual beli. Nak berjual beli. Maksud tak ada dah orang boleh dipercayai sebab semua menipu belaka dah. Jikalau seorang Muslim, maka agamanya lah yang kuharapkan mengembalikan kepadaku. Maksudnya berkhianat kepadaku. Dan jikalau dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak berwajiblah yang akan mengembalikannya kepadaku. Maksud dia seorang Nasrani Yahudi ni, maka orang yang memegang kekuasaan ataupun pemerintah yang dapat membantu untuk mendapatkan semula hak pemilikan. Sebab apa? Orang dah banyak menipu, mendapatkan merampas hak-hak orang lain. Maka pada hari ini aku tidak pernah berjual beli lagi dengan kamu semua kecuali dengan polan dan polan orang yang tertentu sahaja. Bagaimana kebimbangan baginda Nabi SAW pernah sebut kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani bahawa orang akan hilang sifat amanah, sehingga akan menjadikan keuntungan daripada setiap benda yang dia buat mengambil hak orang lain. Kalau kita tengok hari ini, mudahnya macam inilah tuan-tuan. Dengan situasi COVID-19 ni tuan-tuan, Allah menunjukkan kadang-kadang wajah sebenar kita. Malu kita dengan umat Nabi Yusuf AS. Umat Nabi Yusuf AS diuji kegawatan ekonomi, diuji masalah kewangan sehingga kan 7 tahun berturut-turut. Masalah kegawatan ekonomi Allah cerita dalam surah Yusuf ni 7 tahun berturut-turut. Tuan-tuan bayangkan, kita hari ni baru 2 bulan setengah. Kadang-kadang kita dah mula mempamerkan wajah asli kita, wajah asal kita. Kalau kita tengok di pusat pengumpulan bantuan, ada yang pi tu bukan susah pun tuan-tuan. Di rumah ni tuan-tuan punya banyak makanan, tapi dia pi ambil makanan tu yang sepatutnya hak orang lain dapat. Dan hari ini wujudnya penipuan dari sudut muntak bantuan dan sebagainya. Dia mesej, weh tolong Ustaz transfer ke aku 1,900, petang ni aku bayar. Wujudnya penipuan yang macam ni. Sebab siapa sanggup dia memecah amanah yang sepatutnya, tuan-tuan, contohlah bantuan untuk 100 orang. 100 orang tu sepatutnya yang betul-betul susah, yang tak ada makanan, yang dah terputus bekalan. Tetapi disebabkan wujudnya orang yang tidak beramanah, dia merampai hak-hak orang yang memerlukan. Sebab tu hati-hati dalam bab ni. Tuan-tuan, ginilah, dalam bab kita perlu ke tidak bantuan, kita ukur baju di badan sendiri. Letakkan ukur iman pada keimanan sendiri. Kalau kita yang betul-betul dah tak ada makanan, tak apa, pergi ambil ni. Kalaulah di rumah tu, ya Allah,
Nah, barang kemas ni sampai ke atas bau ni. Nah, tak payahlah kita minta bantuan. Nah, kalau dalam bank tu masih ada duit, yang kita tengok cash reserve kita pun kuat, tak payahlah ambil lagi bantuan tu, serahkan pada orang yang betul-betul memerlukan. Saya bagi contoh mudah gini, tuan-tuan. Seketul ayam, nilai kepada orang yang tak makan ayam lama sangat besar. Seketul ayam yang sama saat diberikan pada orang yang hari-hari makan ayam ataupun orang yang bekerja di KFC, maka nilai dia tak sama. Ada satu kisah, lama lah. Saya pergi di pasar malam, lepas tu dalam duduk pasar malam tu nak beli nak beli ayam goreng apa semua tu kan. Jadi pada nak beli ayam goreng tu, Allahumma salli alaihi wasallam, duduk tengah bermuamalat tu, maka datang seorang satu family, mak, lepas tu ada 2 orang anak, 2-3 orang anak macam tu. Waktu dia pemain tu, anak dia bila sampai kat depan kedai ayam goreng tu, anak dia macam tarik baju mak dia, tak bergerak lah. Budak-budak ni tantrum kan, dia macam tantrum, dia tarik, dia tengok tu macam dia nak. Saya duk tengok lah kelaku dia kan. Oh, budak-budak ni dia macam bebal dia kata mama nak, nak dia tunjuk ayam tu. Mungkin pengaruh cerita Upin Ipin kot. Dia nak ayam pula, dia nak ayam eksklusif bahagian paha. Bahagian paha RM2 sekarang, RM2.5 kot tak silap saya. Lah ni memang mahal tuan-tuan. Kalau kita masuk RM10, janganlah masuk pasar malam. RM10 tak cukup. Sebab rangka memang rangka betul. Tu dia ada tepung, lepas tu dia goreng dengan ayam je. Harga dekat RM3, RM4. Dulu rangka RM1 je. Sekarang dah tuan. Pungkuk ayam pun RM2 sekarang. Cinonggeng cinonek dia panggil apa? Apa punggung ayam tu? Cinonggeng kan? Cinonggeng tu pun sekarang RM1, RM2. Dulu orang buang tuan. So waktu dalam keadaan tu saya duk tengoklah pelaku anak-beranak ni kan. Dia anak dia macam berkeras, mama nak tak mau berjalan. Lagi orang tak beli dia takkan jalan. So apa yang berlaku adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu mak dia macam tak apa nanti kita beli, kita jalan dulu. So macam saya macam ada something wrong somewhere waktu tu, macam biar betul kau ni ala beli je lah ayam kan, kenapa nak berkira dengan anak sendiri. And then saya pun tengoklah dialog depa. And then waktu dalam keadaan anak dia sampai bebal, sampai nangis dah. Anak dia sampai nangis macam tu. Barulah dia kata okey tak apa, dia mai dekat abang yang owner kedai tu, dia kata abang dia tunjuk waktu kaki ayam, kaki dengan tengkuk ayam tu, kaki ayam tu depa jual RM5. Tak silap 5 atau RM4. Dia kata yang ni berapa bang? Abang tu kata RM5 contohnya. Lepas tu saya pun duk tengok lah. Lepas tu dia kata okey, kalau dia kata okey kalau yang ni tak apa dah. Anak kata tak mau, kami nak paha. Pipin macam tu kan, penangan. So dalam bab tu saya pun duk tengok, ya Allah, rasa ya Allah macam mana nak tolong. Tapi saya tengok dulu kan. And then terus anak dia kata tak mau, kami nak paha sampai dia duduk, anak dia duduk sampai menangis kat situ. Lepas tu mak dia buat keluar duit pun waktu tu daripada cuma macam uncang plastik je, bukan beg Chanel, bukan beg LV, bukan beg mahal-mahal, bukan beg biasa pun, pakai yang beg plastik, tentu beg plastik tu je. And then waktu dalam keadaan tu terus macam saya, Allahumma salli alaihi wasallam, saya rasa macam biar betul depan jadi kan. And then dalam tu pula bukan ada duit banyak tuan, ada duit shilling saja. And then mak dia ambil duit shilling, dia kira depan ada RM1.8 kupang. Dia kata, abang saya ada RM1.8, nak beli ni tak boleh, ambil yang ni tak apa dah. Anak dia duduk menangis. Lepas tu macam saya, ya Allah Rabbi. Saya meleleh air mata lah. Saya ni jenis nampak yang macam ni, tapi memang tak boleh tengok benda-benda macam tu. Bukan baik tak, memang saya mungkin mak saya meninggal waktu saya kecil, so memang dibesarkan dalam keadaan yang agak susah. So bila tengok orang susah ni jadi macam ya Allah Rabbi, apa yang boleh tolong kan. Waktu tu saya terus kata kat abang dah, saya kata abang tak apa bang, bungkus ayam daripada 3 beradik, saya kata tak apalah, ambil seorang 2 ketui. Ambil seorang 2 ketui ayam. So bungkuslah 6 ketui bagi ke depa. Depa seronok tuan. Bila kita tengok wajah depa tu waktu kita hadiah ayam tu tuan, wajah dia jadi lain gila-gila tuan. Dia punya keseronokan tu dan sebagainya. Saya terus membayangkan, ya Allah, anak aku kadang-kadang, bukan saya kata orang lain, anak saya kadang-kadang kita membalik ayam tuan, sebabkan mungkin depa dah agak kerap makan ayam dan sebagainya. Kadang-kadang nilai ayam tu jadi tak sama pun tuan. Nilai ayam tu, yang anak-anak ni tadi, bukan kata anak saya senang tak, tapi alhamdulillah anak kira makan ayam tu boleh selalu dan sebagainya kan. Tapi yang budak-budak ni tadi, bila saya bagi tuan-tuan, dia macam dia seronok tu, dia meluk, dia kata pakcik terima kasih dan sebagainya. Dan yang mak dia pun ni leleh air mata. Macam kita jadi macam terkesima tu, ya Allah Rabbi. Inilah yang maknanya kadang-kadang nilai itu kecil, tapi saat diberikan kepada orang yang memerlukan, dia akan jadi besar.
No, saya bila bungkus itu, ala berapa ringgit tuan? 1, 2 ringgit, 6 kutip baru 12 ringgit. Tuan-tuan, dengan 12 ringgit itu, kita dah memberikan kebahagiaan kepada satu keluarga tu tadi. Bukan disebabkan saya rasa kalau tuan-tuan pun melalui benda yang sama, tuan-tuan akan buat benda yang sama. Sebab tu, ada beberapa sahabat ni, contohnya macam Nur Amira Kamil. Dia tanya saya, Ustaz nak buat apa manfaat kan? Saya kata, Amira boleh nak challenge kita bagi orang makan 7 hari. Mira kata, Ustaz, saya nak sebulan. Tahniahlah Mira kan. So, kalau bayangkan kalau kita yang 320 orang ni, kalau kita 320 orang ni, kita ambil satu challenge. Kita ni saya yakin, tuan-tuan yang orang yang ada duit sikit, kita ambil challenge setiap hari kita bagi orang 10 orang susah makan. 10 orang susah makan, jangan kita gambarkan makan western, makan menate tu. Makan benda yang biasa je, walaupun hanya dengan nasi putih biasa, boh dengan ayam seketui. Tapi tuan-tuan ingat, kalau orang yang dah 2-3 hari tak makan, nilai nasi bungkus itu sangat besar. Sangat besar. Saya tengok tu, saya terus terbayang, ya Allah, Rabbi. Waktu the moment tu saya kata, ya Allah, aku kena kaya, ya Allah, untuk aku bantu lagi ramai orang. Terus terang tuan-tuan. Waktu the moment tu saya tu kata, ya Allah, aku kena kaya untuk aku bantu lagi ramai orang. Dan saya waktu tu saya terus fikir, saya kata, ya Allah, kalau aku tak ada, mana mungkin saya boleh memberi dalam keadaan saya tak ada. Sebab tu sampai hari ni tuan, saya sangat struggle untuk saya pastikan saya boleh dapat duit yang lebih. Wallahi saya tetap makan benda yang sama. Saya tetap makan sepinggan nasi. Saya tetap makan benda yang sama. Tapi hari ni saja bukan nak ni tuan. Alhamdulillah hari ni saja accountant saya kemarin accountant saya transfer lebih daripada 40 orang. Kita bagi bantuan duit one shot 100 150. Terus terang bukan sebab saya baik tak. Kalau tuan-tuan tengok perjalanan saya selalu share bab tentang perjalanan saya dalam bab saham. Tuan-tuan boleh tanya staff saya sendiri kenderaan saya kereta pun saya tak ada. Terus terang saya kata. Walaupun terus terang hari ni saya untung dekat RM50,000 hari ni saja. Saya untung dekat RM50,000 hari ni. Sebab saya bangun awal pagi tadi, memang saya mesej pagi-pagi, saya dah mesej guru saya Haji Asri, kata Haji Asri saya nak macam ni sebab saya nak tolong orang. Alhamdulillah Allah izinkan RM50,000. Tapi apa saya buat? Tadi saya terus umumkan pada tim, tadi kami mesyuarat dengan staf Darul Murtadah, saya kata kita wujudkan markas pusat bantuan COVID-19 di Darul Murtadah. Saya keluarkan duit saya sendiri. Jangan kacau duit Darul Murtadah langsung. Tadi tuan-tuan boleh, insya-Allah esok akan keluar pengumuman rasmi. Dan saya terus berhubung dengan pengarah hospital Sungai Petani dengan hospital Sultanah Bahiyah di Al-Ustaz. Saya kata tak apa, saya akan hantar bantuan face mask dan apa yang mereka perlukan. Terus maksudnya saya kata saya kena the moment waktu saya tengok keadaan tu berlaku, sebab tu saya kata Allah bagi tazkirah dengan budak tu pada saya. Saya kata the moment saya kata saya kena do something untuk saya kena ada sesuatu untuk saya bagi sesuatu. Kita tak boleh bergantung kepada orang dah. Saya yakin ramai orang yang dalam ni yang Allah izinkan ada kemurahan rezeki. Tuan-tuan pastikan dalam kehidupan setiap hari sebelum kita tidur, kita fikir dah esok aku nak bagi manfaat kepada siapa. Tuan-tuan percayalah, sifir Allah ni sangat luar biasa. Saat tuan-tuan memikirkan untuk bagi kepada orang, Allah akan bagi lebih kepada tuan-tuan. Hari ni buanglah perasaan pentingkan diri. Kita pastikan dalam kita nak masak apa pun, pastikan ada lebihan yang kita nak bagi kepada orang. Tuan-tuan percayalah, sifir Allah sangat luar biasa. Sebab kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, aku bimbang nanti manusia hilang sifat amanah. Dan bila orang yang hilang sifat amanah ni adalah orang yang mana dia nak semua untuk diri dia. Kalau dia nak jadi jawatan tu bagi kepentingan pada dia. Kalau dia nak jadi kaya tu untuk lifestyle dia. Tunjuk kereta ke orang, tunjuk jam mahal ke orang, tunjuk kehidupan mewah dia kepada orang. Tuan-tuan hati-hati. Hati-hati. Secara peribadi saya walaupun terus terang kata saya terlibat dengan saham ni, saya tak pandai bab saham sangat tuan-tuan. Terus terang saya agak struggle belajar dan sebagainya. Orang lain cepat je mengaji, saya lambat tuan-tuan. Tapi still saya letakkan saya punya big why clear. Setiap daripada keuntungan itu adalah bahagian orang wujud. Sebab tu daripada tahun 2019 Darul Murtadah menghadapi beberapa fasa kesukaran. Tuan-tuan boleh rujuk kalau tengok Darul Murtadah mengalami fasa kesukaran tersebut, saya still seorang pun staff saya tak buang. Tak ada, melainkan kalau mereka nak berhenti. 40 orang ini sampai fasa sekarang kita tak pernah downsizing pada staff. Tuan-tuan boleh tanya, tak ada pun staff yang saya kata jom staff kita kan, tak ada. Sebab tu pegang dengan satu benda, the only way kalau tuan-tuan nak dimurahkan rezeki, tuan-tuan murahkan rezeki orang dulu daripada rezeki tuan-tuan. The more you give, the more you will earn. Itu adalah sebab tu Sayyidina Abdurrahman Auf pernah berjumpa dengan Rasulullah, menceritakan hal keadaan dia susah hati. Dia susah hati sebab apa? Susah hati sebab bila lagi banyak dia berkongsi, lagi banyak dia dapat. Lagi banyak dia kongsi, lagi banyak dia dapat.
Saya tanya Ustaz Hanif Ghazali. Ustaz Hanif Ghazali, waktu Ustaz Hanif Ghazali, dengan tahu guru yang saya belajar agak, saya belajar ilmu perubatan Islam, saya Ustaz Hanif Ghazali dengan guru yang sama, Ustaz Arifin Ayub. Ustaz Arifin Ayub. So, Ustaz Hanif Ghazali, saya tanya, Ustaz, macam mana Ustaz urus sekolah, Ustaz? Dia kata, kami perlukan 60,000 setiap bulan. 60,000 setiap bulan. Saya kata, ya Allah, macam mana nak urus 60,000 setiap bulan? Dia kata, tapi Alhamdulillah, dah berbelah tahun daripada zaman ayah dia lagi, dah berpuluh tahun dah. Madrasah Zubaidiyah boleh berjalan macam tu ya. Maksudnya dia kata, saya tahu Ustaz buat apa? Dia kata, bagi manfaat kepada orang. Kongsi manfaat kepada orang. So, apa yang dia ada, apa yang dia miliki itu, dia kongsi kepada orang. Baru ni saya tengok Al-Fadhil Ustaz Hanif Ghazali, dia share bagi ikan 600 kilo kepada orang ramai. Dia buat ketika isu, dia sebagai wakil rakyat. Ustaz Hanif Ghazali ni wakil rakyat di Tanjung Dawai. Ini bukan kita nak bahas soal politik, tapi soal kepribadian dia sangat mulia. Saya tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Waktu isu air berlaku di kawasan Merebuk, dia tak komplain, dia tak cakap banyak. Dia buat apa? Dia buat boring, dia buat telaga air untuk orang ramai dapat manfaat. Dia buat di sekolah dia, orang boleh datang dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita tengok, Masya Allah, Allah permudahkan urusan dia satu-satu dalam kehidupan dia. Dan Allah angkat martabat dia. Sebab tu, semalam saya minta staf saya berhubung dengan Ustaz Hanif Ghazali. Saya kata, jom kita buat kerjasama dengan PKWR, Pusat Khidmat Wakil Rakyat, untuk kita, apa yang kita mampu untuk buat bantuan, kita bagi bantuan. Tadi saya terus berhubung dengan Dr. Ali, Timbalan Pengarah Hospital. Saya kata, okey, apa bantuan, just naraikan, kita daripada staf Darul Murtada, kita akan cuba carilah, sama ada kita buat sendiri dan sebagainya. So, saya tengok inisiatif yang dibuat oleh Ustaz James Bevan kan, madrasah di Ipoh, dia buat. Walaupun dia tu sendiri struggle dah. Saya tengok Ustaz James ni bersusah payah sungguh nak jaga madrasah dia, bagi pendidikan percuma. Dalam keadaan dia susah tu, dia tak letakkan kesusahan tu pada diri dia. Dia still meletakkan apa yang dia boleh bantu. Tuan-tuan, dia buat mask sendiri. Dia buat face mask apa semua tu, ada face shield kan, untuk frontliner, dia buat dan dihantar kepada orang ramai. Maka persoalan di kita hari ni, kita buat apa? Saya dengan tuan-tuan hari ni, kita buat apa? Cari satu bentuk ruang yang kita boleh bagi manfaat. Kerana ada orang boleh berkongsi ilmu, kongsi ilmu. Kerana ada orang yang boleh kongsi duit, kongsi duit. Ada orang yang boleh kongsi tenaga, kongsi tenaga. Ada orang yang boleh kongsi doa, kongsi doa. Dalam setiap doa, doalah kepada jiran kita, doa kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dalam kalangan asatizah kita hari ni pun ramai dia berkongsi ilmu. Bayangkan tuan-tuan, saya cabar tuan-tuan dalam ni. Saya tak tahu buat kat saya, saya insya-Allah ada sumber dah sikit. Saya cabar tuan-tuan yang 300 orang ni, tuan-tuan cari dalam fasa sekarang mana asatizah ataupun guru-guru yang ada di kawasan tuan-tuan. Tuan-tuan bagi duit saku kat mereka. Saya cabar tuan-tuan, tak perlu buat kat saya, buat kat orang lain. Contohnya tuan-tuan ada kenal guru-guru kampung yang mengajar, guru Quran, guru tajwid. Kan sekarang ni kan Masjid Surah dah tak ada pengajian, dan saya yakin ada ustaz-ustaz yang mungkin dah terputus sumber. Saya cabar tuan-tuan untuk buat dulu benda tu. Berhubung dengan ustaz tu esok, kata ustaz boleh tak saya dapat nombor akaun ustaz? Saya transfer dia ustaz je, saya tak ada banyak tapi adalah RM100 boleh tak ustaz? Saya bagi ke ustaz, mudah-mudahan ustaz guna untuk belilah keperluan asas ke apa semua. Saya cabar tuan-tuan buat. Bayangkan kalau malam ni 320 orang ni buat, maka tuan-tuan dah bantu 320 orang yang lain. Dan yakinlah, takkan pernah miskin orang yang banyak sedekah. Buat dulu. The more you give, the more you earn. Dalam bab ni kita malu dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan baca sejarah. Derma darah kat hospital. Memang sekarang ni sangat memerlukan darah. Cuma tuan-tuan cuba tengok macam mana cara nak derma tu untuk mungkin nak meminimalkan daripada berlakunya trafik. Pi derma darah. Kalau tuan-tuan tak ada duit, wajibkan diri pi derma darah. Sebab sekarang ni berlaku masalah kekurangan stok darah di hospital. Disebabkan banyak pesakit-pesakit COVID-19 dan sebagainya, maka berlakunya kekurangan darah. Tolong derma darah. Tuan-tuan percayalah, nikmat derma darah ni tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan derma darah, lepas tu darah tu dimasukkan dalam badan orang lain. Orang yang dimasukkan dengan darah kita, dia semayang, tuan-tuan dapat pahala. Dia sedekah, tuan-tuan dapat pahala. Dia baca Quran, tuan-tuan dapat pahala. Nanti di padang mahsyar, tiba-tiba dalam keadaan kita yang kekurangan amal. Maksudnya kita duduk dalam keadaan yang lemah ni. Nabi cerita keadaan padang mahsyar, nanti setiap manusia seolah-olah lemah dalam satu lautan. Yang seolah-olah mengharapkan satu pelampung. Kalau tanya saya, banyak asatizah yang tuan-tuan boleh tolong. Ustaz James Bevan. Ni tuan-tuan boleh tolong. Sebab ni orang yang sangat baik. Saya kenal Ustaz James Bevan ni dengan keadaan dia banyak tolong. Waktu almarhum abang saya accident, dia lah orang paling awal. Waktu saya sendiri kemalangan, dia lah orang yang paling awal tolong.
Banyak ustaz-ustaz kita, ustaz yang saya tengok, contohnya Ustaz Hanif Ghazali yang saya sebut tadi. Adun Tanjung Dawai. Dia adun tuan, tapi dia banyak keluarkan duit-duit dia sendiri untuk membantu prasarana untuk ada sekolah dia dan sebagainya. Bolehlah carilah ruang-ruang untuk bantu. Kalau tuan-tuan nak bantu di Murtadah Dakwah Center pun boleh, tak ada masalah. Bukan pada saya lah, tuan-tuan direct daripada Murtadah Dakwah Center, bantulah. Apa yang tuan-tuan boleh bantu untuk kita jalankan kempen kita ni. Pastikan setiap hari kita memikirkan apa bantuan yang aku boleh bagi kepada orang. It's not just about us. Tuan-tuan, kita hidup ni tuan, Allah mengizinkan dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam rezeki itu ada hak orang lain. Tuan-tuan percaya atau tidak, kalau kita tak keluarkan cara baik, bila-bila masa boleh duit itu hilang daripada kita. Contohnya sekarang, perniagaan kita tak boleh berjalan, habis semua benda tak boleh buat. Cek balik dekat mana masalah yang perlu kita selesaikan. InsyaAllah tengok esok saya akan buat pengumuman rasmi berkaitan kita wujudkan pusat bantuan turis. Siapa-siapa boleh datang, siapa yang duduk di Sungai Petani, boleh datang ambil je. Kita tak akan buat siasatan apa-apa. Kalau nak tipu, tipulah. Kamu jawab depan Allah. Kita akan ada paket-paket makanan secara percuma. Dan jangan bimbang, duit ni tidak akan menggunakan duit sumbangan orang ramai. Saya akan gunakan duit peribadi sendiri. Untuk kita buat dulu mungkin dalam 500 pack untuk orang-orang yang susah. Dan kita dah dapat kerjasama daripada PKWR, Pusat Khidmat Wakil Rakyat, untuk dapatkan kelulusan lah. Sebab sekarang ni yang boleh bagi bantuan adalah yang ada autoriti sahaja. So benda-benda macam ni kita nampak macam simple, tapi percayalah, you start giving, Allah akan bagi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh anak murid dia, apakah faedah orang kafir yang bersedekah? Kata Imam Hasan Al-Basri, orang kafir yang bersedekah dari sudut manfaat akhirat tak ada, tapi dunia ada. Yang pertama, diberikan kemurahan rezeki. Yang kedua, dijauhkan dia daripada wabak ataupun musibah. Ni Imam Hasan Al-Basri sebut. Akhirat tak ada manfaat, tapi dunia still ada manfaat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata dua benda yang kalau kamu lakukan di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan segera balas di dunia. Yang pertama dalam bab sedekah, yang kedua dengan mak ayah. Dalam bab sedekah, tuan-tuan bagi di dunia, Allah akan bagi juga di dunia. Kebaikan, cuma tuan-tuan kita Islam, maka Allah akan bagi juga di akhirat. Sebab tu kalau kita tengok Bill Gates, dia dah menderma lebih daripada 4.6 bilion. Bill Gates, tuan-tuan boleh buka data. Bill Gates dia dah fund di Melinda Foundation. Melinda Foundation ni adalah charity yang isteri dia buat untuk membantu orang kanser dan di Afrika Selatan. 4.6 billion USD yang dia dah bantukan. Bayangkan orang bukan Islam, beza dengan kita satu ya, syahadah ya. Kalau dia mengucap kalimah syahadah, tak tahulah besar mana gunung pahala yang Allah bagi kepada dia. Pengasas kepada Microsoft kan. 4.6 billion didermakan. Every year not less than 100 million yang dia derma. So kalau orang bukan Islam boleh buat, apa tak lagi kita Islam. Saya tak suruh tuan-tuan bagi dalam bentuk duit. Carilah apa ruang kita boleh bagi. Kalau boleh dengan ilmu, share dengan ilmu. Kalau boleh share dengan doa, share dengan doa. Boleh dengan tenaga, bantu dengan tenaga. So apa benda yang kita boleh bagi, pastikan setiap hari sebelum kita tidur, kita dah memikirkan apa manfaat yang kita nak buat esok. Kalau Allah takdirkan kita mati malam ni, dapat pahala yang kita bincang tadi, bila dia niat dan nak disertakan dengan perbuatan, maka telah tercatat amal kebajikan tersebut. Siapa yang dengar malam ni yang mungkin orang Sungai Petani atau yang sekitar Sungai Petani yang susah atau berkenaan adik-beradik yang susah, tuan-tuan boleh komen. InsyaAllah kita akan hantar bantuan tu di rumah. Kita akan bantuan tu di rumah disebabkan kita ada kelulusan daripada pihak PKWR, Pusat Khidmat Wakil Rakyat, untuk jadi sebagai buat kerjasama lah untuk kita hantar bantuan-bantuan ni. Tapi berskala lah, dalam skala yang kita terpaksa aturkan berapa staf yang terlibat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Jadi kata kesusahan. Jadi dalam hadis ni bagaimana bagaimana Sayyidina Huzaifah Al-Yamani dikhabarkan oleh Rasulullah akan hilang sifat amanah. Ada orang yang menjadikan jawatan tersebut untuk menipu orang lain, buat kezaliman kepada orang lain, menjadikan sumber kekayaan kepada dia. Maka hati-hatilah dalam bab ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghilangkan sifat amanah dalam diri kita. Dan dalam hadis ni juga Sayyidina Huzaifah menceritakan bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan akan hilang sifat amanah dalam diri orang yang berniaga.
Dia kata ma yubali min aina asabal mal. Akhir zaman tu Nabi kata akan datang satu umat yang mana ma yubali min aina asabal mal, mereka ni tak kisah dah daripada mana datangnya harta benda itu sehingga kan mereka disanggup menipu. Dalam hadis yang lain Nabi kata al-asharu wal bataru wat takasur wat tanajj fid dunya. Mereka ni pulun sangat nak kepada harta dunia dalam keadaan mereka sanggup berbohong, menipu dan mereka menzalimi hak orang lain. Berpada-padalah cari dunia tak salah, tapi janganlah mencari dunia itu sehingga kan melupakan akhirat, mencari dunia itu sampai menipu orang lain, kita scam orang dan sebagainya. Wujud gambar-gambar depa guna gambar anak kata buat collection duit untuk saham dan sebagainya, memang tak betul lah. Sepanjang seingat anak, sepanjang duduk kongsi ilmu saham ni, tak pernah nak charge apa-apa duit. Tak pernah tak pernah kita charge apa-apa. Dan insya-Allah esok malam siap ada poster tu? Siap? Tak lagi. Esok malam insya-Allah kalau tak ada arah melintang, kita akan live bersama dengan seorang pakar teknikal Malaysia dalam bab saham. Saya akan ajak, sebab ramai yang duk mesej, dia berkata ustaz boleh tak ajak kami ilmu saham. Tuan-tuan, saya pun tak pandai ilmu saham. Saya still belajar. So bukan kepakaran saya, tapi insya-Allah esok malam kita akan ada bersama dengan seorang anak Melayu Islam kita yang pakar dalam bab saham dan dia dah hit lebih daripada 60 kali 100%. Ini bukan sembang gajah terbang tuan-tuan, dia adalah engineer Petronas, tapi sekarang dia full time lah dalam dia ada certified chartis, ada lesen dalam bab saham ni. Esok malam, dan tadi petang tadi baru saya berhubung dengan dia setuju untuk esok malam untuk kita buat live dengan dia. So esok malam kita skip pengajian kitab kita, insya-Allah kita akan sesi live bersama dengan beliau. Insya-Allah kita akan bincangkan tuan-tuan apa yang saya boleh bantu tuan, saya cuba bantulah untuk semua boleh ada satu at least. Kalau tuan-tuan tak terlibat dengan saham pun cari ruang-ruang bisnes yang tuan-tuan mampu buat. Contohnya tuan-tuan kalau sekarang tuan-tuan terlibat dengan orang yang jual face mask, jadi dropship atau consignment, jangan jadi stokis, jangan ambil stok simpan di rumah. Jadi consignment ni tuan-tuan pegang barang dia untuk tuan-tuan jual baru tuan-tuan bayar. Ataupun jadi dropship ni tuan-tuan ambil order dan terus direct kepada HQ. Contohnya ada beberapa sistem yang buat macam tu, tuan-tuan buat kerja-kerja macam tu. Ataupun tuan-tuan buatlah sistem bisnes-bisnes yang boleh buat duit dulu je sekarang. Sebab sekarang fasa sekarang adalah fasa survival, bukan fasa untuk tuan-tuan nak bermewah atau berkaya. Survival je dulu. Survival je untuk, maksudnya bisnes-bisnes yang apa yang orang suka makan. Tuan-tuan contohnya esok tuan-tuan buat sambal konen. Tahu sambal konen? Tuan-tuan laku tuan, kita buat 10 bekas. Satu bekas jual RM5 dapat RM50. Pagi tadi anak saya teringin nak makan tepung talam. Saya beli daripada orang daripada Merabuk, dia main hantar. Tu dapat dah kat dia RM10, dapat kat dia RM20. So benda-benda macam tu. InsyaAllah esok malam saya akan keluarkan poster rasmi. Dan kita akan ada pengajian khas berkaitan ilmu pelaburan saham patuh syariah insyaAllah. Dan saya tengah usahakan untuk kita dapat satu sesi live bersama dengan Datuk Dok Bakar. Datuk Dok Bakar ni adalah tokoh muamalat Islam dunia, bukan Malaysia je, dunia, dan dia di antara penasihat bank dunia, dan dia juga di antara pengurusi kepada Security Council ataupun Suruhanjaya Security Malaysia yang di bawah Bank Negara Malaysia. Datuk Dok Bakar, tokoh muamalat Malaysia lah yang pakar